Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekhi musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa ma yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan bersalahan qaul bagi Mu'tazilah pada kata mereka itu Mu'tazilah wajib atas Allah Ta'ala membangkit segala rusul alaihimus salatu wassalam. Jadi ni nak sambung apa dia panggil kaedah yang dibina oleh Mu'tazilah at-tahsinul aqliyu. Tu keelokan tu dibangsa pada akal. At-tahsinul aqliyu ini juga salah satu daripada min usulil bid'ah wal kufri. Dibila oleh Imam Sanusi dalam kitab Muqaddimah Sughra. Dibila orang panggil usulul kufri wal bid'i sittatun. Asal usul kekufuran dan bid'ah dalalah, bid'ah sesat tu ada sittatun, ada 6. Mana ada 6? Pertama al-ijabu dzatiyyu, yang kedua wat tahsinul aqliyu, yang ketiga wat taqlidur radiu, yang keempat ar-ribtul adiyu, yang kelima al-jahlul murakkabu, yang keenam at-tamassuku fi usulil aqaidi bimujarradi zawahiril kitabi was sunnati min ghairi ardiha alal barahinil aqliyati. Itu ini orang panggil usulul bid'ah wal kufri. Asal usul bid'ah dan kekufuran tu asal terbitnya daripada 6 asas. Salah satu daripada 6 asas ni ialah at-tahsinul aqliyu. Keelokan tu dibangsa pada akal. Dah. Jadi fuq Mu'tazilah ni pun at-tahsin, kebaikan, al-husnu wal qubhu,
kebaikan dan keburukan, keelokan dan kekejian bil aqli la bisyar'i, dengan akal semata-mata, tidak perlu dengan syarak yang menyata. Itu fuq Mu'tazilah. Jadi kerana itulah di Mu'tazilah wajib pada akal merekanya Allah Ta'ala tu buat salah dan aslah, buat baik dan terlebih baik pada hamba. Dah, aku mari dulu tu. Baik, kemudiannya hari ni masuk lagi setengah daripada benda hak diiktikad oleh fuq Mu'tazilah di atas kaedah at-tahsinul aqliyu. Keelokan yang dibangsa pada akal ni ialah wajib atas Allah Ta'ala tu melantikkan rasa, membangkitkan rasa. Maka kerana tu kata Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fattani, dan bersalahan qaul, bersalahan bersalahan qaul, yakni bersalahan pendapat oleh ahli sunnah wal jamaah, oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah. Bersalahan pendapat tu bagi Mu'tazilati, bagi pendapat puak Mu'tazilah. Mana bersalahan? Pada kata, yakni pada kata serta i'tiqad. Kata saja tak jadi apa lagi. Apa kita ni pun kata juga, kerana hikayat perkataan dia. Kata sini orang panggil hak jadi mudaratnya kalau kata serta i'tiqad. Dia berkata begitu dan dia pun pegang lagu tu. Dah. Kalau semata-mata kata tu terus mudarat dah nyanyi, kita tak boleh nak baca ayat Quran ke apa dah tu ni. Ayat Quran kata laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sesungguhnya telah benar-benar kafirlah orang-orang yang mengatakan Tuhan tu, Allah tu salah satu daripada 3 Tuhan. Kata saja tu kafir lalu dah. Apa kita pun kata tak ni? Kata situ dengan makna serta i'tiqad. Laqad kafaral ladzina qalu ay ma'taqadu. Gitu. Batu Quran ni tak boleh baca faham dengan literal gitu, tak boleh. Kalau kita baca terjemah laqad kafaral ladzina qalu. Qalu siapa? Berkata mereka itu. Laqad sesungguhnya kafara, benar-benar kafirlah, allazi, orang-orang yang qalu, berkata mereka itu, orang-orang allazi tadi. Innallaha, bahawasanya Allah itu salisu salasah, salah satu Tuhan daripada 3 ekor Tuhan. Pak kata kita pun kata tak ni kafir lalu dah. Qalu ma'taqadu, kata tu serta dengan i'tiqad. Pak kalau kata saja, kata nak hikayat tu tak pupuk. Gitu lah. Samalah. Pada kata mereka itu, ini pada kata serta i'tiqad mereka itu Mu'tazilah. Apa benda hak mu'taqad? Benda hak dipegang. Mu'taqad tu makna benda hak dipegang, disimpul kemah dalam hati mereka Mu'tazilah. Wajib atas Allah. Tengok pelik buat ni. Dia tu ni. Wajib atas Allah, artinya Allah tu tak lepas. Apa kita? Wajib atas kita semaya 5 waktu. Artinya apa? Mesti, tak lepas. Tak buat, tak lepas. Buat baru lepas. Ada tu ni. Tak buat dengan sengaja, wajib qada, tunai dengan segera. Tak buat dengan tak sengaja, wajib tunai qada juga, tapi tidak dengan segera. Kayak gitu kan? Tu lagu tu. Tu. Baik. Kata wajib atas. Wajib atas ni artinya wajib syarak. Kalau kita faham kata wajib ni wajib syarak, berat Mu'tazilah ni. Maknanya ada satu undang-undang yang menekan atas Tuhan. Nak tu ni. Mula buat tu, ada lebih kok. Nyanyi gitu. For kita wajib atas kita semaya. Kalau tak semaya dia kan? Aku sumbat pin neraka tu saya. Itu mana wajib atas. Yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Yusabu ala fi'lihi, diberi pahala kerana kita mengerjakannya dengan ikhlas.
wa yu'aqabu ala tarkihi, dijanji seksa api neraka iqab kerana kita meninggalkan perintah tersebut. Itu dia panggil wajib atas. Nah, orang panggil talabul fi'li talaban jaziman. Tutup tekan atas kita buat sebagai tuntutan yang putus. Kok mana kena buat? Itu dia panggil wajib atas. Tak kalau Tuhan wajib atas, maknanya Tuhan. Tuhan apa? Nah, Tuhan gitu. Tu bukan Tuhan, Tuhan tu. Nah, tu kalau hatu ya, muntah buat gini siap aku tak jamu nasi macam tu. Orang tu okey, aduk mega toyo ke apa. Nah, tu hatu. Tuhan mana boleh gitu? Tuhan apa tak lepas. Tuhan ni mesti lepas istighna an kulli ma siwa. Terkaya dia. Artinya apa? Lepas sebab serbi, tak berajak gapo-gapo. Itu apa panggil lepas. Jadi kalau kata Tuhan, wajib atas Allah Ta'ala. Wajib Tuhan kata, tak boleh Tuhan tak buat. Tak boleh Tuhan. Rumahnya gitu Tuhan. Tu. Wajib atas sini tu benar. Wajib syarak. Mu'tazilah kata tidak wajib syarak. Wajib akal kita. Wajib wasa akal. Mana wajib wasa akal tak dapat tidak mesti. Tak terima nak kata tidak. Mesti. Itu orang wajib akal. Nah, wajib akal tak terima nak kata tidak mesti. Mala yutasawwaru fil aqli adamuhu. Benda hak tak boleh nak gambar dalam kepala otak kita tak adanya. Artinya mesti. Benda tentu sungguh, benda tentu ada. Itu lah. Wajib atas Allah Ta'ala kalau kita bakar hukum wajib akal. Mana mesti atas Allah Ta'ala. Tak terima nak kata tidak. Membangkit segala rusul alaihimus salatu wassalam. Patut tak baca lagi? Tak baca lagi ni? Saya tanda ni. Belum lagi? Laju ni ngaji yang apa? Tak baca saja, tak ulah lagi. Ni baru nak ulah. Nah. Baca sebelum berhenti. Tu depan lagi. Ni hari ni baru nak syarah ni. Ni nak baca lagi. Jadi kalau orang panggil wajib, mesti orang panggil tak dapat nak terima tidak. Tuhan ni bangkit Rasul. Lepas tu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus Rasul, masa fatrah dia panggil ahlul fatrah. Nah, daripada kosong, orang panggil masa kosong wahyu, tempoh kosong wahyu tu terbenar orang panggil tidak ada Rasul Allah Ta'ala latih. Sebab itulah ibu bapa Nabi termasuk ahlul fatrah. Nah, orang-orang yang tak sapa seruan daripada Nabi Isa. Sebelum daripada Nabi Muhammad tu Nabi Isa. Nah, hak tak sapa seruan Nabi Isa. Tu orang panggil apa? Ahlul fatrah. Sebelum nak pergi ke Nabi Muhammad tu, lama mana tempoh kosong. Wahyu tidak diturun. Maka orang hak hidup di tempoh tidak ada wahyu diturun kerana tidak dibangkitkan Rasul, itu dipanggil ahlul fatrah. Tu surah dalam Quran sebut kan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidak kami azab mereka itu manusia sehingga kami bangkit Rasul. Maka kerana itu ibu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita faham daripada ayat yang mutawatir, ayat Quran tu, tak usah kata sahih ke dhaif lah, ayat Quran ni mutawatir. Artinya ibu bapa Nabi itu tidak diazab oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena ahlul fatrah. Maka terbenar orang panggil tempoh tidak ada dibangkitkan Rasul. Kalau benda ni mesti tentu sungguh, tak terima nak kata tidak, bermakna tidak ada waktu tempoh yang kosong manusia ni daripada Rasul. Pahala ni ada tak Rasul? Tak ada. Tak usah kata antara Nabi Isa dengan Muhammad. Lah ni pun tak ada Rasul. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Rasul yang terakhir. Itu ni. Tu maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nah, tidaklah Nabi Muhammad tu ialah bapa laki-laki di kalangan kamu, akan tetapi Rasulullah tu ialah utusan Allah dan penutup bagi segala para nabi.
Berarti lah ni tak ada orang panggil rasul. Terima tak? Terima. Jadi benda hak terima ada, terima tak ada, ni orang panggil bukan wajib akal. Ma yasihu fil akli wujuduhu wa adamuhu, ni orang panggil jaizul akli. Nah, benda harus pada akal. Tu jadi pelik Mu'tazilah ni. Kalau dia kata wajib pada akal tu baki rasul. Lepas tu, lah ni mana rasul tak ada? Nah, Nabi tak ada, rasul Melayu ada. Tu berat ngaku rasul Melayu. Tu kerana tak faham Quran tu, dia kata Nabi Muhammad tu penyudah bagi segala nabi. Rasul ada. Ayat pelik. Ni bahaya. Sebab itulah jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah, tiap-tiap nabi belum tentu rasul, tiap-tiap rasul tentu dah nabi. Yang ada umum khusus. Yang kira macam Ahbas lah. Dia apa? Tak lewat kira lah dia tu. Yang ambil kau yang syaz. Ada yang kata orang panggil rasul dengan nabi tu taraduf, muradif. Tapi itu qaul yang syaz. Qaul yang orang panggil qaul yang sangat dhaif dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah. Orang tahu iktibar, orang tahu kira, bukan mu'tabar. Jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah qaul yang mu'tabar, tiap-tiap rasul pasti nabi, tiap-tiap nabi belum tentu rasul. Maka kerana tu i'jaz Al-Quran, mukjizat Al-Quran tadi. Kalau Tuhan kata walakin Rasulullahi wa khatamal mursalin, akan tetapi Nabi Muhammad tu ialah utusan Allah dan penyudah bagi rasul. Maka boleh tak terima ada lagi nabi ya setelah Nabi Muhammad? Boleh. Kenapa? Ada hak nabi bukan rasul. Nabi Muhammad penyudah rasul je. Saya bukan rasul, saya nabi. Sah. Dari segi ilmu pun sah. Nabi Daniel, Nabi Samuel. Nabi-nabi hak tidak rasul. Nabi juga tapi tidak rasul. Tapi tak, Quran tak kata walakin Rasulullah wa khatamal mursalin wa khataman nabi. Akan tetapi Nabi Muhammad tu ialah utusan Allah dan penyudah bagi segala nabi. Bila sebut penyudah bagi segala nabi, rasul pun tak ada lah. Tu. Kalau mengaku juga saya rasul tidak nabi, bodoh pak kata daya bang. Ni nampak bodoh benar. Kenapa? Tak ada rasul hak bukan nabi, tapi nabi hak bukan rasul ada. Tu tengok. Tu lagu tu. Jadi kalau gitu tak betul lah dengan akalan kita je, tak betul dah pendapat Mu'tazilah. Mana wajib atas Allah? Kalau wajib syarat kau teruk apa tadi? Wajib syarat atas Allah. Mana Tuhan ni ada tekanan atas dia. Tuhan apa lagu tu? Wajib akal. Tak kena ke apa? Tengok. Wajib akal ni mana tak terima nak kata tidak. Tak terima nak kata tak ada. Benda tentu ada. Tentu sungguh. Tiba-tiba tak ada rasul ni terima tak tidak? Terima tak ada? Terima. Tengok dah tak ada rasul. Tuhan latih siapa jadi rasul? Tak ada. Patut terima tak? Terima. Kata wajib akal. Wajib akal ni benda hak tak terima tidak. Tak terima tak ada. Mesti sungguh ada. Tentu sungguh tentu ada. Pas terima ada, terima tak ada, terima tidak, terima sungguh ni. Orang panggil apa? Jaizul akli. Ma yasihu fil akli wujuduhu wa adamuhu. Benda hak sah pada akal kita. Ada pun terima, tak ada pun terima. Itu orang panggil jaizul akli. Maka baki rasul tengok dia. Maka ni tafriq pada kata bersalah. Maka harus ni balik kita ni. Mana pendapat ahli sunnah wal jamaah itu maksud. Maka harus, yang ni balik Allah Ta'ala tu harus. Maka harus baginya, bagi Allah Ta'ala, yang ni pada akal kita, di sisi ahli sunnah wal jamaah, harus bagi Allah Ta'ala membangkitkan mereka itu Rasul alaihimus salatu wassalam, dan ketiadaan membangkitkan mereka itu Rasul alaihimus salatu wassalam. Harus. Kenapa harus terima kepada akal? Ada, tak ada, tak ada ni. Tu. Belum Nabi Muhammad dilatih, tak ada. Tu. Belum Nabi Isa dilatih, tak ada. Lepas tu Nabi Isa dilatih, ada. Nabi Isa diangkat ke langit, tak ada pula rasul. Mana Nabi Muhammad pula dilatih? Ada pula. Rasulullah wafat, intiqal, pindah Allah ke alam barzakh. Tak ada sampai ke lelah ni. Terima. Ada terima, tak ada terima, tu orang panggil jaizul akli. Harus pada akal. Kok mana kata wajib? Dah.
Kalau wajib pakai Allah ni kena ada sama rasul. Mati sore kena latih lalu. Mati sore kena latih lalu. Latih lalu. Ada sini. Tak boleh orang panggil tak ada rasul. Ni orang panggil usulul bid'ah lil mu'tazilati. At-tahsinul aqliyu. Keelokan yang dibangsa pada akal ni orang panggil aslu kufrin lil barahimati. Asal kekufuran bagi puak barahimah. Puak barahimah ni minal falasifati, setengah daripada kelompok mazhab falsafah. Mana bagi merekanya Allah melantik rasul, Allah membangkit rasul para nabi ni mustahil. Bahkan sia-sia. Karena tu kufur hatta nafau nubuwati, sehingga mereka tu menafikan kenabian kerasulan. Tak ada rasul, tak ada nabi. Apa tak ada nabi, tak ada rasul? Buat apa? Akal kita sendiri boleh tentu baik buruk. Pak kalau tiba-tiba tu haratik juga rasul nabi, kerja sia-sia, kerja bodoh. Ini pendapat barahimah, kufur. Di atas kaedah tahsinul aqli juga kufur. Apa? Sebab mengingkari kenabian kerasulan. Wa aslud dalalati lil mu'tazilati, dan at-tahsinul aqli juga ialah asal bid'ah dalalah, asal bid'ah sesat bagi kelompok Mu'tazilah. Kenapa? Hatta sehinggalah aujabu 'ala Allah taala, sehinggalah mereka tu memperwajib mereka itu di atas Allah taala apa? Melantik rasul. Wajib Tuhan melantik rasul. Kenapa? Keelokan tu dibangsa pada akal. Mana? Tuhan tak latih rasul dengan Tuhan latih rasul. Mana molek? Mana molek? Latih rasul molek. Maka Tuhan ni wajib buat aslah berbetulan dengan solah. Tu wajib buat aslah bila berbetulan dengan solah. Bagi dia berakal dengan tidak berakal itu solah bertentangan dengan fasad. Orang tak ada akal tu gila. Tak boleh buat kira. Orang ada akal cerdik. Maka Tuhan ni wajib beri manusia ni akal. Tu pelik Mu'tazilah ni. Kenapa? Wajib buat solah. Tuhan wajib buat baik pada hamba. Itu di Mu'tazilah. Kita dah harus Tuhan ikut Tuhan. Nak orang akal ke dah? Ada orang lahir-lahir gila dah ada. Dah buat ada cerdik. Nak profesor. Botok tengah. Gitu rambut cacat buat kaji make vaccine. Contoh lah tu. Kalau tengah habak umur gila ada. Dulu cerdik waktu gila ada. Ada dah pelik pun. Gila isi pun ada. Beramah dulu berjuruh molek kuat sangat beramah kedung-kedung dulu. Kau kata semari semaya besok. Ada juga. Macam-macam lah. Harus ya. Sebab tu ada orang gila, ada orang cerdik. Cerdik pun tidak ada cerdik serata. Tidak serata tu cerdik sulah. Ada tingkatan dia. Sebab tu sekolah pun tidak sekelas. Ada kelas cerdik benar, cerdik sikit sangat. Kelas bodoh bodoh sikit ni. Sekolah pun anak-anak kita pun begitu juga ni. Sekolah kelas cerdik sangat pun tidak ada serata juga. Paling cerdik siapa? Ada. Orang panggil ada tingkatan dia. Harus bagi Tuhan. Tidak ada wajib. Kalau wajib semua orang tak gila belaka lah. Tak ada orang gila ni. Tuhan punya akal belaka. Dah ada Tuhan tarik nikmat akal dia. Tapi Mu'tazilah dah. Tuhan wajib buat baik. Wajib solah. Mana beri akal pada manusia tu solah. Maka akal manusia boleh menentukan baik buruk. At-tahsin. Al-husn wal qubhu bil aqli. Baik buruk akal timbang neraca. Bukan syarak yang menentu. Maka Tuhan latih rasul pula, utuh rasul untuk manusia dan akan apa dia dipanggil? Aslah. Tu terlebih baik. Tadi solah, ni aslah. Wajiblah Tuhan buat terlebih baik pada hamba. Wajib. Wajib bagi dia pula. Tu tengok. Ini kaedah yang fasad. Kaedah fasad. Ada berita ahli sunnah wal jamaah harus saja jaizul akli. Itu ni harus akal. Boleh saja Tuhan nak latih rasul, tak nak membangkit rasul, boleh, tak ada masalah. Tuhan nak bagi akal orang itu, Tuhan nak tarik nikmat akal, boleh. Kerana dia kuasa belaka di atas tiap-tiap benda mungkin. Habis itu. Kemudiannya ini nak masuk cerita hak lain pula ni. Tapi
Ada. Kalau zaman sekarang ada Hmm. orang Filipina lagi. Ada? Ha? Jangan main-main. Ada contoh dia. Contoh dia. Contoh dia orang liberal. Ada orang liberal. Orang liberal, Hmm. kita tanya dia. Hmm. Manzal ladzi yash'uru indahu illa bi'izni. Hmm. Ini dari segi muka dalil. Hmm. Kita tak boleh berhujah dengan dalil dengan dia. Hmm. Kita dengan dalil lah dia guna akal. Dia guna akal, betul? Tapi dia boleh terima ayat manzal ladzi yash'uru indahu illa bi'izni. Kalau boleh terima tu belum liberal lagi. Boleh terima belum benar. Dengan terima dengan sahih lah. Terima dengan benar. Dakwah dia dengan ayat manzal ladzi tu. Macam mana? Kalau ada, Ha. kita kena nak dakwah dengan ayat kursi tu manzal ladzi Hmm. yash'uru indahu illa bi'izni. Ya. Okey. Kalau dia Dia gini, liberal ni ialah satu bentuk pemikiran yang bebas. Bebas lagu mana? Terlepas daripada segala masadir ahkam syar'iyah. Mana? Tidak perlu Quran, tidak perlu sunnah, tidak perlu dalil ulama, ijma' ulama, qiyasus sahih, qiyasul fuqaha, tak perlu. Dia akal saja. Akal fikir, ini pendapat saya. Ini pendapat saya. Tak ada nas Quran ataupun meletakkan akal. akal. Tu takdimul akli dia panggil. Dia percaya ayat kursi tapi dia letak akal di atas. Tu sebab tu Mu'tazilah ni dia punya manhaj akal di depan, nakal di belakang. Dah. Adapun Zahiriyah, Musyabbihah, Mujassimah, dia tu nakal di depan, akal di belakang. Itu. Adapun kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, manhaj ulama kita letak akal dan nakal seiring. Tidak didahulu dan dikemudiankan salah satu daripada kedua. Balance. Nah, sekali. Nah. Azan dulu. Lambat tak dia tembak tu. Yalah. Allah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر Allahu akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن سيدنا محمد حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا حي على الصلاة
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbaha da'watit tammati was salatil qa'im. Ati sayyidana wa maulana Muhammadin al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyah. Wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adahu innaka la tukhliful mi'ad. Baik. Jadi waktu Imam tanya tadi, ada lagi tak Mu'tazilah lah ni? Ada. Tapi bukan dalam bentuk satu madrasah ilmu dah lah. Ada, bukan satu kelompok macam Syiah tu, ia boleh satu madrasah, satu negara, satu umat. Tapi Mu'tazilah ni dia pemikiran dia, metod dia masih ada. Antaranya golongan liberal. Liberal tu kenapa? Yalah, liberal tu mana bebas dari segi berfikir pada agama. Pendapat agama ni tak ada pautan daripada Quran, hadis, fatwa ulama tak ada. Pendapat saya mengikut kajian ayat begitu. Tu ni. Tapi kalau dak masih qala Ramliyu, qala Ibnu Hajarin, tu jangan kata liberal. Jangan kata liberal tu jangan. Orang kita ni gaduh benar ada tak faham apa pun. Oh, liberal tu, liberal jangan gitu. Baik. Ni nak sambung lagi ni. Iktibar atahnya, atah lah pada kata masih lagi iktibar atah pada kata nu. Bersalahan hak atah nu ke? Kalau dalam kitab ni bersalahan bagi Mu'tazilah pada kata mereka itu wajib atas Allah Ta'ala. Iktibar atah masih atas itu. Tapi iktibar masalah lain dah. Bukan nak cara at-tahsin atau al-husn wal qubuh bil aqli. Bukan nak cara baik buruk ni dengan akal, tidak. Ni ceritanya cerita lain pula. Mana? Benda hak Mu'tazilah bagi dia mustahil pada akal. Itu mustahil pada akal. Tengok dah. Dan bersalahan pula juga. Pula dengan makna juga. Dan bersalahan pula juga. Iaitu oleh ahli sunnah wal jamaah, oleh pendapat ulama kita Asy'ariyah Maturidiyah ahli sunnah wal jamaah, bagi Mu'tazilah, bagi yang ni pada pendapat kelompok Mu'tazilah. Mana bersalahan adalah apa? Pada menafi. Baca menafi tu. Kalau kita Jawi lah, kalau kita Romi tak apalah. Pada menafi, yakni mengingkar, itu makna menafi. Pada menafi, yakni mengingkar mereka itu, yakni oleh mereka itu, faham? Menafi mereka itu, yakni mengingkari oleh mereka itu Mu'tazilah. Ingkar apa maf'ul? Akan memperlihat oleh Allah akan zatnya zat Allah yang maha tinggi. Mana memperlihat, memberi lihat. Jadi Mu'tazilah kata mustahil Allah memberi lihat dan mustahil kita tu dapat lihat. Dua-dua mustahil. Ini. Mustahil Allah memperlihat, mana memberi lihat, dan mustahil kita tu dapat lihat. Tu kenapa dalilnya? Dalil merekanya antara salah satunya ayat hak cerita Nabi Musa tu lah. Falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Lepas qala rabbi arini unzur ilaika qala lan tarani. Itu. Allah Ta'ala cerita dalam Quran, tak kala mana Nabi Musa sampai ke miqat kami, lalu berkata-katalah Musa akan Tuhannya, wa kallamahu rabbuhu, dan berkata-kata akan dia oleh Tuhannya, yang berkata-kata akan Nabi Musa tu oleh Allah Ta'ala. Antara benda hak Nabi Musa mintanya, arini unzur ilaika, hei Tuhan, bagi kepada aku dapat nampak zatmu. Lalu qala lan tarani, Tuhan kata lan tarani. Di sisi Mu'tazilah, lan tarani tu orang panggil nafi mu'abbad. Nafi itu nafi ta'bid wa ta'kid dia panggil. Lan tu nafi selama-lama dan nak memperkuatkan kenafian itu. Tak mungkin selama-lamanya tu tak dapat apa. Itu maksud. Tu Mu'tazilah kata.
Kemudian dalil yang lain pula, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. La tudrikuhul absar, tidak akan mendapat akan Allah Ta'ala oleh segala penglihatan. La tudrikuhul absaru, tidak mendapat akan Allah oleh segala penglihatan. Tak ada siapa yang boleh nampak zat Allah Ta'ala. Wa huwa yudrikul absar, dan Allah lah yang akan mendapat akan segala penglihatan kita manusia. Jadi Mu'tazilah kata tak mungkin dapat nampak zat Allah Ta'ala. Kenapa? Itu hujahnya. Itu hujah nakal lah. Secara akal, memang akal lah mula-mula Mu'tazilah pegang. Allah tu tidak sama dengan makhluk. Bila tidak sama dengan makhluk, mana mungkin dapat nampak zat dia? Dah. Ini kerana Mu'tazilahnya di dia nampak dengan lihat tu hak tu lah. Kita orang ahli sunnah wal jamaah lain. Tiap-tiap benda kita lihat tu belum tentu kita nampak. Tiap-tiap benda kita nampak tu tak mestinya dengan lihat. Nah, maka kerana itulah ahli sunnah wal jamaah wajzim akhi bi ru'yatil ilahi fi jannatil khuldi bila tanahi. Nah, idzil wuqu'u jaizun bil aqli. Nah, wa qad ata fihi dalilun naqli. Nah, wajzim akhi, ini kata dalam kitab matan Kharidah Bahiyah. Wajzim akhi, hendak jazam, hendak putuslah olehmu hei saudaraku, bi ru'yatil ilahi, dengan dapat nampak zat Allah akhirat kelak. Nah, di dunia nampak zat Allah tu harus pada akal, tetapi tidak berlaku ketika mana hidup jaga yaqazatan. Nah, melainkan manaman tak apa. Ketika jaga tu tidak berlaku, melainkan ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Nabi Musa tak dapat. Nabi Musa minta. Maka sebab tu ahli sunnah wal jamaah jawab balik. Nah, jawab balik lagu mana? Pertama ayat Allah, ayat yang diguna oleh Mu'tazilah kata tak dapat mendapat akan Allah oleh segala penglihatan mata. La tudrikuhul absaru ai fid dunya. Tidak mendapat akan Allah, tidak akan nampak akan Allah oleh segala penglihatan tu di dunia. Tidak nafi akhirat. Tidak nafi akhirat. Kenapa? Karena di dalam satu ayat yang lain Allah Ta'ala kata apa? Wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Wujuhun yawma idzin nadirah. Wajah-wajah mereka itu orang mukmin pada hari demikian itu hari akhirat kelak lah. Nadirah, cerah cuaca, sinar bana, nah, putih berseri. Nah, nadirah. Kenapa? Ila rabbiha nazirah, kepada Tuhan mereka itu nazirah ai idrak, mana nampak. Nampak Tuhan kok mata, bukan tengok dengan butir mata. Tu apa lagi lah tu ni. Nampak Tuhan kok mata, bukan tengok dengan butir mata. Sebab tu Tuhan tak kata Tuhan tak kata tak mata, tak ada wujuh ni. Wajah mereka itu tengok dengan wajah lah. Tengok dengan pipi. Tengok dengan mata kalau kira. Tapi apa wajah? Pertama, kemuliaan satu-satu tubuh badan manusia tu terletak pada wajah. Maka sebab tu haram kita tumbuk muka orang, kita tapang ni. Ni wajah ni maruah orang. Nah, kemuliaan. Sini. Itu. Kemudian kenapa Tuhan tak sebut mata, Tuhan sebut wajah? Adakah tengok dengan wajah? Tidak, dengan wajah saja. Bahkan seluruh maujudat yang mana ada di atas tubuh badan kita, kulit-kulit kita, bulu-bulu rambut, semua dapat lazat nampak zat Allah. Gitu. Nah, bukan tengok dengan butir mata. Bukan, oh ni Tuhan. Bukan gitu. Tak? Nampak zat Tuhan tu kuk mata, artinya bukan hanya mata saja dapat nampak zat Tuhan. Sekalian ada pada tubuh badan manusia akhirat kelak, bila Tuhan nak memperlihat, maka nampak. Nah, patut sebut wajah saja tu. Min itlaqil juz'i ay wajhun wa iradatil kulli ay jasadun. Mana sebut wajah tapi nak sekalian jasad. Jasad orang mukmin di akhirat kelak seluruhnya putih, berseri, bersinar bana. Kenapa? Dapat nampak zat Allah Ta'ala. Lagu tu.
Nah, dapat nampak zat Allah tu bukan hanya wajah. Tidak tengok ngabuti mata, tapi nampak kok mata, dan bukan hanya mata dapat nampak Allah, dan bukan hanya muka, bahkan seluruh maujudat. Maujudat mana benda ada? Bulu roma, kulit-kulit kita. Ada. Nampak lagu mana? Bila kaifin wala hasrin. Hatta tansa'anin ni'ami. Sehingga lupa segala nikmat-nikmat lain. Itu sedaplah. Itu nikmat yang paling lazat sekali akhirat kelak. Ada kita tu tak apa nak sedap lah kita. Kalau cerita bidadari tu baru ni sedap nak syurga ke bidadari. Tu nikmat kita nya. Orang-orang ahli lah. Allah tu paling lazat bagi dia nya. Tu jadi yang awak serupa dengan kita lah. Jadi kalau kita dengar ada orang nak sebut Allah tu apa macam fano dah sini. Nyewak kira kita lah. Anak kita ni kurang makrifat dengan Allah Taala. Orang hak tinggi makrifatullah dia tu memanglah. Sebut duria kita ni makrifat duria tinggi dah tu ni. Sebut duria tu sa'iliu. Musangking beru tobik habis. Belajar dah tu ni. Tinggi yang makrifat kita pada duria musangking ni. Tu. Lagu tu. Tak boleh dah. Ustaz ni silap lagi sebut dia ni. Teringat semua. Tidur malam pun tak jenera dah. Kalau jenera pun mimpi mengegang-egang. Apa? Lazat sangat. Kena makrifat kuat sangat dah tu ni. Tapi hak tu makrifat ke musangking lah. Itu. Orang panggil asyaddu hubban lillah. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang mukmin itu bersangatan. Asyaddu ekstrim dia. Asyaddu ni mana ekstrim lah. Bukan ekstrim. Ekstrim. Maknanya bersangatan. Bersangatan mereka itu cinta akan Allah. Itu. Tu. Jadi kita orang ahli sunnah wal jamaah wajzim akhi bi ru'yatil ilahi. Hendak jazam putus yakin saudara dapat nampak zat Allah Taala. Nampak tu mana? Fi jannatil khuldi bila tanahi. Dalam syurga. Sebab itulah tengok ibarat dia lepas ni. Maka harus baginya bagi Allah. Bukan harus bagi kita. Ini kadang-kadang orang silap faham juga. Akhirat kita harus kita tengok Tuhan lah. Kemana harus? Kalau harus bagi kita, kat bertepak lalu Tuhan. Haji lah dia puas dalam syurga dia. Ketuk itu Haji Anwar. Haji buat apa Haji? Gini lah dia kata. Haji, boring kat lagi tengok Tuhan tau. Itu harus bagi kita. Dia bukan harus bagi kita. Harus pada tu. Nak memperlihatkan zat dia kepada hamba. Artinya Haji Le dalam syurga, Haji Le pun kalau Tuhan nak beri rezeki dapat nampak zat dia, dapat nampak dalam syurga. Haji Anwar pun lagu tu juga. Pada hati kata syurga tak tahu. Hak mana tikak tinggi, tikak rendah dia tidak sama peringkat belaka dah tu ni. Tapi minta Jannatul Firdaus lah. Ada syurga tinggi lah. Artinya orang tu dalam syurga tu, syurga hak tak sama masing-masing orang, syurga masing-masing orang. Tapi kalau Tuhan nak memperlihat, dapat dah. Dapat nampak. Tu makna gitu. Bukan tengok. Itu ada jadi bengah hama tu. Tuhan tak tepat patut tengok dengan mata. Mata duduk depan. Tengok gini. Tu Tuhan duduk depan. Tu jadi gila sama. Pakai mampu tak bahaya-bahaya. Bukan tengok kok mata. Nampak kok mata. Bukan tengok dengan butir mata. Kena bahaya molek tu. Dunia ni kan ada benda yang kita tengok, kita tak nampak. Ada tak? Ada. Bawa kereta molek-molek berdegung masuk lubang. Bini kata Allah abahmu tak tengok kau lubang depan bawa kereta. Tengok dah tapi tak nampak. Ada tak? Ada. Tengok tapi tak nampak. Tak berasa. Tak nampak, iyalah. Tak nampak dah tu. Kalau nampak, tak nyata tepuh dah. Tak pergi masuk lubang tu kan nampak. Lubang. Tu. Tengok dah, tapi tak nampak. Mana kebetul-kebetul? Mana? Demo nampak? Kawan nampak? Demo nampak tak? Tak nampak. Tengok tak? Tengok. Tapi tak
Tak nampak. Ada benda kita tengok tapi tak nampak. Duk ngaji dah tu ni. Ustaz duduk mengajar. Nampak tak? Tak nampak Ustaz, tak nampak. Tengok ke Ustaz? Tengok. Tu baik lalu basi dah tu ni. Cah tu baik. Tak payah syok. Bahasa apa lah Ustaz guna. Berapa tahun dah duduk mengajar, tak lelih lagi ngaji kecek luar dah, kecek latte, pekak gitu mo. Daripada 2014 deh. 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 8 tahun dah. Dah dekat 8 tahun lah. Nah, 7 tahun lebih. Duduk kecek latte situ. Lepas tu, duduk ngaji dengan tengok ustaz gitu. Hanggu. Lepas tu ustaz tanya, "Peh tak?" Tak peh. Nampak tak? Tak nampak. Ada orang tak tengok pun, tapi nampak. Nah, ngaji tu pejam mata gini. Wah. Nah. Suka tu emailnya. Nah. Tak tanya nampak tak? Nampak jelas ke mana pejam mata? Itu nak kata ada benda kita tak tengok pejam mata tapi nampak. Jadi akhirat esoknya Tuhan boleh buat benda hak kita tak tengok tapi nampak. Mana? Zat Allah Ta'ala. Bukan duk tengok dengan putih mata depan kita. Seluruh maujudat. Bulu-bulu romo sedap nampak zat Allah Ta'ala. Nah, kulit-kulit itu disebut. Nah, yarahul mu'minun. Yarahul mu'min, melihat akan Allah oleh orang mukmin. Nah, apa? Yarahul mu'minuna bila ghairi kaifin wala hasrin. Apa tak ingat dah syair tu. Hatta tansa'anin na'ami faya khusrana ahlal mu'tazilah. Faya khusrana ahlal mu'tazilati. Tak ingat dah syair tu. Melihat akan Allah oleh orang mukmin akhirat kelak tanpa kaif. Bukan duk tengok gini tu. Okey. Nah, ramai duduk di pada masyarakat tu bukan semua nampak zat Allah Ta'ala. Nah, okey. Hak mana Tuhan nak bagi? Hak bagi tu bukan selama-lama. Ada hak dapat sekali ya dapat nampak. Lepas tu tak ada. Ada hak dapat seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali. Ada hak dapat tiap-tiap masa. Tu berkodan dengan makrifat dia di dunia mula. Nah, tu. Buat kita ni kalau ada orang semaya sunat terajin, tak ada orang hak wajib pun malah mbah tu. Mana makrifat kita kurang dengan Tuhannya dah tu ni. Tu. Baik. Maka harus baginya tafriq pada kata bersalah. Maka harus baginya bagi Allah Ta'ala harus apa? Oleh bahawa memperlihat ia Allah akan zatnya zat Allah akan hambanya hamba Allah. Harus. Nah, tu harus. Bukan dia mustahil dah. Mu'tazilah kata mustahil pada akal. Tak boleh terima pada akal. Karena Allah zat tak serupa dengan makhluk. Betul? Itu sama kita dengan dia. Zat tak sama dengan makhluk tu. Allah Ta'ala zat tak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Mukhalafatuhu lil hawadis. Kalau gitu, bila tengok ada depan ayat, mustahil. Ya silap situ. Tengok. Kita tak. Nampak Tuhan kok mata bukan tengok dengan butir mata. Dan bukan hanya mata dapat nampak. Seluruh zat hak mana ada di tubuh badan, lazat dapat nampak zat Allah Ta'ala belaka-laka. Itu. Kalau Tuhan memperlihat. Dah. Tetapi ni orang panggil istidrak. Sungguh pun kata harus pada akal. Sebab itulah Ahli Sunnah wal Jamaah jawab pula ayat hak kata Nabi Musa tu. Tuhan kata qala lan tarani. Tuhan kata lan tarani, mu tak akan dapat nampak aku. Ahli Sunnah wal Jamaah jawab, pertama ayat tersebut tidak menunjukkan lan tu lan nafi muabbad. Tidak menunjukkan nafi takbid wa takkid, bukan. Lepas tu lan pada kata lan tarani itu nafi mutlak, nafi semata-mata, tidak nafi muabbad. Macam apa? Lan tarda apa? Walan tarda apa? Ayat aku ingat tu iman dah. Walan tarda apa? Walan tarda ankal yahudu walan nasara. Ada ayat gitu ah? Betul tak? Walan tarda, rasa macam pelik sikit ayat aku baca tu. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Betul itu. Ayat tu lah, cari sendiri lah.
Nah, ada hati kata ada tu. Lan tu. Tu lan nafi ta'bid wa ta'kid dia ni. Lan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Hatta tadi. Korenahnya mana hatta? Tidak sekali-kali redha daripada engkau, hai Nabi Muhammad, hai orang Islam, oleh Yahudi dan Nasara, hatta sehingga mana? Tattabi'a millatahum, sehingga kamu ikut millah mereka, agama mereka. Sekali-kali tak redha. Itu orang panggil nafi ta'bid wa ta'kid. Nah, nafi selama-lamanya dan menguatkan, tidak sekali-kali redha. Sehingga mana? Wayahnya hingga mengikut, baru selesai. Baru dia redha. Hingga kita jadi dia. Sini. Kita jadi serupa dia. Adapun qala lan tarani, lan situ bukan lan ta'bid, bukan nafi ta'bid wa ta'kid, tapi nafi mutlak. Mana? Walakin. Qarinahnya walakin. Nah itu, ada istidrak. Qala lan tarani, Allah Taala akan jawab kepada Nabi Musa, lan tarani, kamu tak dapat melihat aku ai fid dunya. Walakin unzur ilal jabal. Tuhan kata, Tuhan gantung pada apa? Tengok pada bukit. Walakin unzur ilal jabal. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau tetap kedudukan bukit tersebut. Nah, bukit Tur Sainah itulah. Nah, kalau tu bukit itu tak goyang, tak bergoncang, fasawfa tarani, maka selagi kamu akan dapat nampak zat aku. Bermakna nafi itu bukan nafi ta'bid wa ta'kid, bukan nafi selama-lama. Nah, Tuhan gantung ke dapat nampak juga zat aku. Kalau bukit tu tidak bergoncang, tetap kedudukan dia. Tapi dak bergoncang, Nabi Musa pun pesel. Nak falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqan. Nabi Musa rubah beleping pesel dengan para pengikut Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua pula, ulama ahli sunnah wal jamaah jawab, kalau mustahil pada akal dapat nampak zat Allah Ta'ala, berarti Nabi Musa tu jahil hukum akal. Mana? Dah minta dengan Tuhan. Ini unzur kalau mau robu, kalau hari ini unzur ilaika, hari ini bagi kepada aku, unzur ilaika, dapat nampak zatmu. Kalau mustahil pada akal, bermakna Nabi Musa ni tak reti ke benda ni, tak boleh nak minta juga artinya berdosa, maksiat. Nabi Musa minta perkara maksiat. Jadi bodoh Nabi Musa ni hukum akal. Siapa cerdik hukum akal? Kita pula cerdik Nabi Musa gitu. Nah, berarti bila Nabi Musa tu minta dengan Allah Ta'ala, aku nak nampak zatmu, hai Tuhan, berarti nampak zat Tuhan tu bukan mustahil akal, harus pada akal. Nah, kalau tidak Nabi Musa tak minta, takkan Nabi Musa jahil hukum akal? Kita pula lebih bijak pada Nabi Musa, reti hukum akal. Itu dalil ahli sunnah wal jamaah jawab kepada Mu'tazilah. Nah, sungguh kalau gitu ni istidrak ni panjang ni, kalau kita sambung ni kita kena berhenti situ dah. Tanda molek di tetapi. Sungguh pun kata dapat nampak zat Allah tu harus pada akal, tetapi tiada jatuh. Tiada jatuh, bukan jatuh belebok berguling bating, bukan. Tiada jatuh ni mana tidak berlaku. Gitu. Bahasa Melayu lama kita ni ya terjemah Arab lah. Lam yaqa, gitu. Kalau bahasa Arab lam yaqa, ya. Yaqa tu maknanya jatuh. Nah, waqi' mana jatuh. Ni. Lam yaqa, tidak jatuh. Mana tidak berlaku. Nah, itu maknanya. Tiada jatuh, yakni tidak berlaku melihatnya Allah di dalam dunia, melainkan ada istisna pula tu. Melainkan tu orang panggil istisna, bukan tak berlaku langsung. Pada orang apa Ustaz? Dah. Sebab tu izil wuku'u jaizun bil akli, kerana berlakunya tu harus pada akal serta berlaku. Yang ni apa? Pada diri Nabi Muhammad seorang saja. Kita sambung pula. Tetapi tanda molek tu. Tetapi dah. Ayat dia tetapi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah
واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.